Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan seperti biasalah kita akan tetap memilih topik yang kita kira cukup relevan dan masih lagi menjadi perbincangan rakyat Malaysia ketika ini. Baik, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Pemerkasa Plus, bantuan berterusan untuk golongan terjejas. Kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya, tetamu yang sering bersama kita untuk bercakap tentang isu-isu seperti ini. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang semula dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Johan Mahmud Marekan yang merupakan pengarah belanjawan negara di Pejabat Belanjawan Negara ataupun NBO. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, terima kasihlah kerana selalu mengundang saya untuk bersama Datuk. Ya. Dan kita mematuhi SOP sebenarnya. Datuk ya, kita gunakan face mask dan kita juga mematuhi penjarakan sosial seperti yang ditetapkan. Jadi anda juga kita harap sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan dalam usaha kita untuk melawan pembiakan COVID-19 ini. Baiklah, ini satu topik yang saya kira cukup penting dan juga sering ataupun masih sebenarnya dibincangkan oleh rakyat Malaysia di pelbagai peringkat. Jadi sekiranya anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini, jangan lupa kami izinkan anda melakukan sedemikian dengan menggunakan dua talian yang telah pun kami tetapkan kepada anda, 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Dan jangan lupa, seperti biasalah anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Sesuatu yang menarik sebenarnya Datuk ya, bila kita bercakap tentang Pemerkasa Plus, sesuatu yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi sebelum ini ada pelbagai package dan juga bantuan yang diumumkan oleh kerajaan, diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi perbezaan bila kita bercakap tentang Pemerkasa Plus ini, apa yang istimewanya dan bezanya dengan program-program inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan sebelum ini, Datuk? Terima kasih atas soalan Datuk. Mungkin sebelum saya bercerita sebab apa perbezaan Pemerkasa Plus, seperti mana yang Datuk sebut, kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah mengumumkan beberapa package. Pemerkasa Plus merupakan package yang ketujuh yang dilaksanakan dalam setahun lebih dalam menangani krisis COVID-19. So mungkin apa yang penting untuk nak tekankan bahawa Pemerkasa Plus, daripada nak tengok dia secara tersendiri, Pemerkasa Plus mungkin perlu dilihat sebagai pelengkap kepada package-package yang telah diumumkan sebelum ni dan masih dalam pelaksanaan. Mungkin sebagai latar belakang, dari segi nilai yang 6 package yang sebelum ni, yang semuanya bernilai 340 bilion dan setakat ni lebih 200 bilion daripadanya sudah dilaksanakan yang telah memanfaatkan lebih daripada 20 juta rakyat dan 2.4 juta perniagaan. Ini bermakna masih ada lagi 100 bilion lagi dalam nilai untuk dilaksanakan. Dan di samping itu, belanjawan 2021 yang telah diumumkan pada bulan November lalu masih juga giat dalam pelaksanaannya. Daripada nilai belanjawan 2021 sebanyak 322.5 bilion sehingga bulan April 117 bilion telah dibelanjakan. Maknanya ada juga 200 bilion lagi yang untuk dibelanjakan tahun ni daripada belanjawan 2021. So dalam konteks itu banyak yang masih dilaksanakan dari segi package yang telah diumumkan dan juga belanjawan 2021. Tetapi dalam konteks pengumuman PKP 3.0 yang menyeluruh, yang berkuat kuasa baru dalam bulan Jun ini, Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan Pemerkasa Plus untuk membantu dari 3 aspek utama. Yang pertamanya adalah dari segi dengan gelombang terkini COVID-19 yang memberi tekanan kepada sistem kesihatan awam. Yang keutamaan untuk kerajaan yang pertama dan yang fokus utama untuk package Pemerkasa Plus adalah untuk mengukuhkan kapasiti sistem kesihatan awam. Itu fokus utamanya. Fokus keduanya adalah untuk membantu terutama dari segi
rakyat yang mungkin terjejas daripada pelaksanaan PKP yang menurun ini. Dan ketiganya dari segi untuk menyokong kelangsungan perniagaan lah dalam senario terkini. Mungkin kalau saya juga nak jelaskan sedikit seperti mana yang Datuk sedia maklum, pada hujung Mei kita telah menyaksikan bahawa bilangan kes COVID telah menjejas 9,000 dan seperti mana Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan telah umumkan dari segi kapasiti penggunaan katil ICU di hospital awam dah sampai 100%. Betul. Sudah dengan itu yang fokus utamanya yang diumumkan dalam pakej Pemekasa Plus adalah tambahan peruntukan 1 bilion terutamanya untuk meningkatkan dari segi kapasiti sistem kesihatan awam, antaranya memandangkan kapasiti penuh dari segi penggunaan katil ICU. Kerajaan telah menggunakan apa yang boleh katakan whole of government approach. Apa maksudnya? Kami tidak saja bergantung kepada hospital di bawah keseliaan Kementerian Kesihatan. Peruntukan juga telah disediakan untuk menggunakan ruang hospital di bawah universiti awam dan juga untuk menubuhkan beberapa hospital medan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Itu membantu untuk memberi ruang lagi kapasiti untuk kesihatan awam. Dan satu lagi aspek yang sangat penting ialah Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah menitik beratkan dalam aspek kesihatan ialah untuk menyegerakan pelaksanaan vaksinasi. Itu sangat penting untuk kita semua dapat pulang kepada norma sebelum ini dari segi aktiviti sosial dan ekonomi. Dan itu antara yang diumumkan, sebab mungkin sebelum ni bulan Mac Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyebut kita menyasarkan supaya nak menyelesaikan dari segi program imunisasi COVID kebangsaan menjelang bulan Disember. Apa yang telah diumumkan semasa Pemekasa Plus antaranya akan beri tumpuan untuk nak awalkan sasaran tersebut untuk mungkin negeri-negeri yang berkebatasan tinggi seperti KL, Selangor, Johor, Pulau Pinang, supaya yang tu Oktober disasarkan untuk dan insyaAllah boleh kalau diawalkan lagi tu lebih sesuai. Dengan itu apa yang pihak Kementerian Kesihatan sudah usahakan untuk meningkatkan kadar vaksinasi yang pada bulan Mei mungkin sampai ke tahap 80,000 suntikan sehari. Minggu ini sudah mencecah 150,000 suntikan sehari lah. So itulah trajektorinya untuk nak mempercepatkan pelaksanaannya, untuk memberi fokus, sebab keutamaan kerajaan adalah untuk nyawa dan keselamatan rakyat Malaysia. Saya tertarik hati sebenarnya bila Datuk sebut tentang aspek-aspek yang diberi keutamaan oleh kerajaan dalam pakej-pakej bantuan sebelum ini, pakej-pakej rangsangan ekonomi dan sebagainya. Tetapi macam Datuk sebutlah, sebelum ini kerajaan memperuntukkan 340 bilion dalam pakej-pakej rangsangan sebelum ini, dan untuk Pemekasa Plus ini kerajaan memperuntukkan 40 bilion lagi. Apakah 40 bilion itu merupakan satu jumlah yang pada pandangan Datuk selesa sebenarnya bagi kerajaan memenuhi segala target yang diletakkan kali ini? Ya, itu mungkin satu soalan yang sering pihak kami di Kementerian Kewangan terima. Mungkin ada yang mungkin membandingkan nilai pakej ini berbandingkan mungkin pakej-pakej yang telah dilaksanakan tahun lepas. Tapi mungkin yang pertama sekali, seperti mana yang saya telah jelaskan, banyak lagi nilai daripada pakej yang telah diumumkan sebelum ini masih lagi dilaksanakan. So walaupun mungkin pakej ni pada nilai 40 bilion nampak lebih kecil daripada mungkin pakej yang diumumkan tahun lepas, ianya mesti dilihat sebagai pelengkap pada apa yang masih sedang dalam pelaksanaan. Tapi sebenarnya 40 bilion itu adalah masih satu nilai yang agak besar dalam konteks mana-mana pakej pun dalam sejarah Malaysia. Dan masih dia dapat menumpukan pada fokus-fokus utama seperti yang saya sebut. Satu ialah penumpuan pada nak memperkukuhkan sistem kesihatan. Keduanya untuk memberi bantuan tambahan terutamanya pada rakyat yang
terjejas, dan ketiganya untuk memastikan kelangsungan perniagaan. Saya nak dapatkan pandangan Datuk lah tentang aspek yang pertama tadi, iaitu sistem kesihatan awam itu diberi keutamaan sebenarnya oleh kerajaan kita, tetapi masih lagi timbul rungutan, masih lagi timbul rasa tidak puas hati. Malah kerajaan-kerajaan negeri juga menyuarakan perkara yang sama. Mereka mengatakan walaupun kerajaan menumpukan perhatian, tetapi dari segi program imunisasi nasional yang berlangsung sekarang ini ianya masih lagi begitu perlahan, dan masih lagi menghadapi masalah dikatakan bahawa vaksin tidak mencukupi untuk diberi suntikan kepada rakyat Malaysia seramai mungkin dan sebagainya. Jadi apakah dalam pakej ini sebenarnya kerajaan memberikan perhatian yang serius? Kalau perlu mungkin akan menambah lagi untuk mendapatkan vaksin daripada luar dari masa ke semasa. Saya yang mungkin saya biasa terdapat banyak rungutan. Saya perkara ini telah diperjelaskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Kementerian Kesihatan dan juga Yang Berhormat Menteri Mosti. Mungkin isunya ialah setakat ini dalam pelaksanaan program imunisasi COVID kebangsaan, yang fasa pertama untuk kumpulan barisan hadapan kesihatan, yang itu telah selesai dibuat bulan lepas, dan kini dah kita nak laksanakan fasa kedua yang termasuk golongan yang berisiko tinggi, iaitu mereka yang mungkin warga emas dan juga mereka dengan keadaan kesihatan atau dipanggil comorbidity. Itu dia perlu diberi keutamaan, dan mungkin lepas tu ramai lagi yang menunggu gilirannya untuk mendapatnya. Tapi alhamdulillah yang fasa yang ketiga, iaitu untuk kalangan ramai telah bermula sudah pada bulan Mei, yang tu pertamanya. Keduanya mungkin kita perlu mengakui bahawa dalam resiko pembekalan vaksin, sebenarnya salah satu daripada isunya ialah negara maju telah membeli stok pada awal dan membeli berkali ganda daripada keperluan dia. Dan itu antara faktor yang mungkin menyumbang kepada kelewatan pembekalan pada negara seperti Malaysia. Tetapi alhamdulillah nampaknya untuk bulan Jun dan juga Julai memang ada dari segi peningkatan ketara dari segi pembekalan vaksin, dan ini membolehkan apa yang saya sebut tadi, peningkatan kadar vaksinasi yang kalau bulan Mei hanya sampai ke 80,000, minggu ni pula dah sampai 150,000. InsyaAllah mungkin akan mencapai 200,000 sehari sebelum hujung Mei. So mungkin rakyat perlu sabar sikit, tapi kami yakin bagi pihak kerajaan bahawa akan nampak peningkatan ketara dari segi pencapaian vaksinasi dalam bulan Jun dan Julai, disebabkan dari segi penjadualan pembekalan vaksin, banyak suntikan dan dos akan diterima dalam 1-2 bulan ini, dan mungkin ramai yang menunggu akan mendapatkan vaksinnya dalam tempoh terdekat. Dan bila you sebut tentang ramai yang menunggu tu, Datuk, kami di kaki tangan media juga sedang menunggu-nunggu sebenarnya bila kami akan disuntik ataupun mendapat vaksin COVID-19 ni. Tak apalah, kita tinggalkan dulu tentang isu itu. Kita pergi kepada aspek yang kedua ini, iaitu tentang kepada rakyat yang terjejas. Ini pun satu isu yang menarik jugalah. Ramai memberi pandangan dan juga pendapat, Datuk, mengatakan bahawa pakej-pakej sebelum ini, terutamanya Pemerkasa Plus kali ini, dikatakan lebih banyak memberikan tumpuan kepada golongan B40, sedangkan ramai yang mengakui bahawa kumpulan pertengahan ataupun M40 juga sebenarnya sedang menghadapi masalah juga bila kita bercakap tentang perkembangan ekonomi semasa. Jadi apakah persepsi ataupun jangkaan seperti ini tepat sebenarnya, ataupun memang Pemerkasa Plus memberi tumpuan yang lebih kepada golongan B40 dibandingkan dengan golongan-golongan lain? Apa yang saya rasa yang isu pertama yang mungkin saya perlu tekankan adalah dalam krisis seperti COVID, yang kita semua mengambil maklum adalah satu krisis
mungkin yang ni sekali dalam sejarah dunia yang menjejaskan bukan hanya dari aspek kesihatan tapi juga dari aspek ekonomi. Sebenarnya semua rakyat menerima terkesan, impak, terkesan. Tetapi apa yang mungkin penting untuk difahami, walaupun saya bukan nak tidak bersimpati kepada mungkin golongan menengah ataupun T20, M40 ataupun T20, tapi hakikatnya adalah bila terjadi krisis seperti COVID dan dalam keadaan di mana ekonomi dalam keadaan PKP terpaksa ditutup, aktiviti ekonomi tidak dapat dilaksanakan, yang terjejas sekali adalah mereka yang berpendapatan rendah. Sebab mereka yang berpendapatan rendah, yang pertamanya ramai daripada mereka agak kurang dari segi simpanan. Keduanya, ramai di antara golongan berpendapatan rendah juga tidak merupakan pekerja tetap ataupun dia tergolong dalam kumpulan informal yang upah harian ataupun bekerja sendiri, seperti macam Makcik Kia lah, pengusaha ataupun penjaja macam ada di skrin televisyen. Ada 2.8 juta yang tidak merupakan pekerja formal, mereka bergantung kepada kerja harian. Bila ekonomi tutup, mereka langsung tak akan dapat pendapatan. Alhamdulillah, macam Datuk dengan saya ada gaji. Kita sama ada ekonomi tutup ke tidak, kita masih ada gaji. So yang benar-benar terkesan adalah mereka dalam kumpulan tersebut. So dengan itu package seperti Pemekasa Plus memberi keutamaan pertama kepada golongan tersebut. So dalam package Pemekasa Plus telah diumumkan bantuan prihatin rakyat tambahan. Apa yang telah diperuntukkan untuk tahun 2021 sudah mencecah 7 bilion yang memanfaatkan lebih 8 juta penerima. Tapi apalah yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat adalah untuk menambah lagi sebanyak 2 bilion yang akan dibayar pada hujung bulan ini. Dan so ini akan membantu seperti mana kalau isi rumah yang berpendapatan di bawah RM2,500 sebulan, mereka kata RM500 di bawah pengumuman ini. So mereka akan dapat manfaat tersebut. Dan mungkin mereka yang mungkin tidak berjaya diluluskan bantuan prihatin rakyat, pihak kami akan memulakan proses rayuan pada minggu depan, memula 15 Jun sehingga ke hujung bulan. Digalakkan mereka yang mungkin rasa mereka layak menerima tapi tidak, mereka boleh membuat rayuan pada bermula minggu depan untuk bantuan rakyat. So yang tu adalah golongan B40 yang betul-betul rendah. Di samping itu menyentuh balik pada mereka yang bekerja sendiri, terutama yang peniaga kecil, apa yang kita panggil PKS Micro. Yang Mak Berhormat juga telah mengumumkan grant khas prihatin tambahan, apa yang telah diumumkan sebelum ni semasa package Pemekasa adalah bayaran grant khas prihatin sebanyak 1,000. Yang tu tengah dibayar minggu ini juga kepada hampir 1 juta PKS Micro. Dan di bawah Pemekasa Plus akan ditambah 500 lagi yang akan dibayar pada bulan depan. Keseluruhannya yang 1,000 dengan 500 tu, kerana dia memanfaatkan 1 juta PKS Micro, nilai peruntukannya 1.5 bilion. Itulah, so yang ada yang BPR campur 2 bilion, ada GKP yang 1.5 bilion, yang saya rasa kerajaan memang menumpukan pada golongan berpendapatan rendah dan juga peniaga kecil. The government makes no apologies for helping yang dalam keadaan susah. So I think yang itu betul. Tapi pada masa yang sama, saya juga perlu menekankan bahawa kerajaan tidak mengabaikan golongan yang M40. Saya rasa perlu juga diingatkan bahawa semasa belanjawan 2021 dan juga package yang sebelum ini, yang bila saya sebut langkah-langkah yang masih dalam pelaksanaan, ini juga termasuk langkah-langkah di bawah KWSP seperti
Aisina dengan Ailestari. Sebenarnya di bawah program tersebut sebanyak 80 bilion telah dikeluarkan daripada KWSP oleh lebih 6 juta ahli KWSP, dan sebenarnya mereka lebih tertumpu pada golongan pertahanan juga yang mengambil manfaat daripada ini, dan mereka masih dapat membuat permohonan untuk pengeluaran sehingga hujung Jun ini untuk Aisina. So mereka juga dapat manfaat daripada program yang masih dilaksanakan. Dan di bawah program Permekasa Plus, kerajaan juga telah umumkan beberapa insentif cukai, sebagai contoh pengurangan cukai untuk home ownership campaign telah dilanjutkan ke hujung tahun ini sehingga 31 Disember. Pengecualian cukai jualan atas kereta juga telah dilanjutkan ke hujung tahun, dan biasanya yang ni yang mendapat manfaat yang bernilai lebih ialah mereka yang membeli kereta yang lebih bernilai, dan dengan itu saya rasa M40 akan lebih mendapat manfaat yang lebih besar berbanding dengan B40 daripada langkah-langkah inilah. So saya penting, walaupun kerajaan memang menumpukan pada B40 sebab itulah mereka yang menghadapi kesusahan, saya rasa ada juga mungkin tak tahu perasaan ada satu kajian daripada UNICEF, dibuat satu kaji selidik isi rumah yang duduk di rumah PPR di Lebah Kelang didapati lebih 50% menghadapi cabaran untuk membayar bil bulanan, dan ada sehingga 60% yang mengaku bahawa mungkin mereka tak dapat membeli makanan yang mencukupi untuk keluarga mereka. So memang mereka yang lebih terkesan yang kurang. Tapi pada masa itu tumpuan bantuan kepada mereka, tapi masa sampai kerajaan juga lain tidak diketepikan sebenarnya. Baik, Datuk, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini, agak lama menunggu. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam, Datuk. Minta maaf lambat lama menunggu. Nak tanya sikit lah pada ahli channel ni. Ya. Ini kalau sekiranya COVID-19 ni berlarutan, katakanlah berbulan-bulan lagi lockdown dan sebagainya, adakah kerajaan akan bagi lagi bantuan, dan bagaimana kedudukan keuangan kerajaan, adakah boleh bertahan tahun lagi ke atau 2 tahun lagi ke? Minta pencerahan. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Menarik persoalan yang anda bangkitkan. Tapi mungkin ada lagi di kalangan penonton-penonton kita yang mungkin juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ini, iaitu Permekasa Plus, bantuan berterusan untuk golongan terjejas. Jadi gunakanlah kesempatan ini, gunakanlah 2 talian yang kami sediakan kepada anda. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang Permekasa Plus, bantuan berterusan untuk golongan terjejas. Tadi menarik persoalan yang dibangkitkan oleh Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Tapi sebelum Datuk menjawab persoalan itu tadi nak kembali semula kepada apa yang Datuk sebut tadilah, iaitu tentang program Ailestari Aisina. Ada yang dah pun menerima pembayaran terakhir mereka bulan lepas kalau tak silap saya, dan ada lagi pihak yang merayu bahawa mungkin kerajaan perlu memikirkan secara serius juga untuk memanjangkan lagi tempoh pengambilan Aisina, itu artinya mengeluarkan lebih lagi daripada simpanan mereka. Jadi apakah kerajaan fikir itu sesuatu yang mungkin boleh dilaksanakan sekiranya keadaan memerlukan untuk berbuat demikian? Saya rasa pada masa ini kerajaan tidak mempertimbangkan untuk melanjutkan perkara itu, sebab sebenarnya dalam melaksanakan Aisina dengan Ailestari itulah satu keputusan yang mungkin juga diambil dengan hati berat oleh kerajaan, mengambil kira pentingnya juga
untuk menjamin simpanan untuk masa depan, untuk masa depan simpanan persaraan. Dan walaupun kerajaan telah meluluskan pelaksanaan ICNA dengan AI Lestari yang telah banyak membantu, seperti mana yang saya sebut, 80 bilion telah dikeluarkan oleh lebih 6 juta ahli KWSP. Tetapi pada masa yang sama, pihak kami juga mengambil kira bahawa terdapat lebih berdasarkan ingatan saya lebih 2 juta ahli KWSP yang tak sampai pun 1,000 simpanannya dalam KWSP. So dengan itu kita mesti mengimbangi lah dari segi keperluan jangka pendek dengan keperluan jangka panjang. So apa yang bertanggungjawab untuk dibuat untuk ialah kerajaan sentiasa perlu mengimbangi antara keperluan tersebut lah. So dengan itu mungkin bukan satu yang kerajaan sedang pertimbangkan. Saya balik pada soalan ya pada Encik Abdullah. Terima kasih lah kerana juga mengambil berat berhubung dengan kedudukan kewangan kerajaan. Tapi mungkin yang pertamanya ialah sememangnya seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai kerajaan yang prihatin, utamanya masih akan diberikan untuk menjamin kesejahteraan rakyat, dan kerajaan komited untuk memberi bantuan kepada mereka yang terjejas dalam keadaan krisis, dan selagi krisis kesihatan dan krisis ekonomi berlarutan, kerajaan akan membuat apa yang sedaya mampu untuk membantu rakyat, kerajaan untuk membantu. Tapi apa yang Cik Abdullah pun sebut tu memang benar. Itulah satu perkara yang mungkin tidak mampu ataupun boleh dilaksanakan secara mampan jika kerajaan terpaksa asyik memberi bantuan tanpa habis. Itu satu perkara yang tidak boleh dibuat selama-lamanya. Tetapi apa yang penting ialah dalam keadaan sekarang, disebabkan gelombang COVID, kerajaan telah mengambil keputusan untuk melaksanakan PKP yang menyeluruh. Inilah penting untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19. Ini dijangka dalam tempoh dekat akan membantu mengurangkan tekanan atas sistem kesihatan, dan kita sudah nampak pengurangan kes daripada penghujung Mei bila dia tercecah 9,000 kes sehari, sekarang dah di bawah 6,000. Ia sudah membantu, dan dijangka diharapnya mungkin bukan selama-lamanya ekonomi akan tertutup dalam keadaan PKP menyeluruh. Bila keadaan lebih stabil dan dari segi kapasiti hospital awam dan ICU reda sikit, kerajaan akan dapat mungkin membuka semula ekonomi secara beransuran, dan mungkin ini bermakna dan keperluan untuk menambah bantuan akan berkurang. Tapi pada masa yang sama juga, apa yang juga penting, apa yang kita boleh sebut the light at the end of the tunnel dari segi jalan penyelesaian ataupun satu exit strategy, kalau saya boleh guna ungkapan tu, ialah di mana jika negara mencapai imunasi berkelompok yang disasarkan 70 ke 80% rakyat yang berjaya diberi vaksin, ini juga akan membantu dari segi untuk kita sebagai satu negara pulang ke norma sebelum krisis. Dan inilah satu yang saya rasa kita semua sebagai rakyat Malaysia ada tanggungjawab bersama, selain daripada yang Datuk ingatkan untuk dari segi penjarakan sosial dan SOP. Selain daripada itu akan membantu memutuskan rantaian penularan COVID. Selain daripada itu, pihak kami juga sebagai individu, sebagai keluarga dan kawan-kawan untuk menggalakkan supaya semua berdaftar untuk imunisasi vaksin, dan jangan lepaskan temu janji untuk dapatkan vaksin, sebab kalau ramai yang tak datang, dia rosak, sebab dia perlu disimpan dengan peti sejuk yang pada suhu yang agak rendah. So kalau dikeluarkan, dia macam
apa makanan kalau dikeluar defrost itu nanti dia akan apa dah kira basi lah. dia akan basi dan selain daripada apa mematuhi SOP, kita semua perlu juga mengambil vaksin, dan jika kita mencapai secepat mungkin imunasi berkelompok, insya-Allah kita semua dapat keluar daripada kemelut krisis COVID. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang, difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum sekali dan ahli panel. Ya. Ya. Okey, soalan saya, tadi ada apa ahli panel sebut lah. Apa banyak menaik inovasi kerajaan keluar lah. Bagaimana apa kita tengok apa kerajaan telah keluar inovasi banyak. Namun adakah ia timbang dengan kos sara hidup? Kita tengok kadang-kadang kan bila kerajaan keluar inovasi banyak, apa banyak peniaga ada kesempatan menaikkan harga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kerajaan ada keluar duit banyak kita tengok daripada bajet kita tengok mula-mula dia keluar bajet berapa bilion. Di mana apa sumber kerajaan itu nak tahu. Okey, itu ada soalan minta hari panel adalah hari ni. Terima kasih wallahi. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Sebelum Datuk menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan, satu lagi isu yang dimainkan dengan begitu meluas sekali adalah apalagi kalau bukan moratorium lah. Mereka mengharapkan bahawa dalam Pemerkasa Plus ini mungkin satu moratorium yang bebas ataupun moratorium disebut yang tidak terikat sebenarnya. Tetapi yang ada sekarang ini adalah moratorium yang terikat sebenarnya, moratorium khas, tetapi mereka nakkan satu freedom dari segi moratorium bebas sebenarnya. Bank-bank tidak perlu mereka pergi ke bank ataupun sebagainya untuk memohon moratorium. Jadi kenapa ini tidak dilakukan walaupun itu sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat? Okey. Sebenarnya Datuk, isu moratorium ni, dan saya rasa Datuk pun dengar dari segi penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri Kewangan hari ini, saya rasa mungkin terdapat banyak tanggapan salah berhubung dengan apa yang telah dilaksanakan kerajaan. Memang benar pada tahun lepas, semasa selepas pelaksanaan PKP yang pertama, kerajaan telah melancarkan pakej prihatin di mana moratorium pinjaman telah diberikan secara automatik kepada semua. Ini telah dilaksanakan juga untuk dari segi untuk mempercepatkan pelaksanaan, sebab dia tak memerlukan permohonan, dan pada masa yang sama dia juga dapat membantu ramai rakyat, sebab pada masa itu menyeluruh dari segi pelaksanaan PKP. Tapi apa yang telah didapati, sebab kita pun perlu ingat bahawa dana sebanyak begitu dana jika digunakan oleh semua, termasuk mereka yang tidak memerlukan, ia mengurangkan dana yang boleh digunakan untuk bantu mereka yang benar-benar terjejas. So yang tu ialah satu yang penting, dan dengan itu berbanding dengan tahun lepas, kerajaan telah mengambil langkah untuk lebih tersasar. So dengan itu, apa dana yang dan capital di peringkat bank, kerajaan telah mengumumkan bantuan pinjaman yang tersasar, di mana tumpuannya ialah untuk pertamanya ialah untuk golongan B40. Mereka akan diluluskan moratorium secara automatik. Dan sebagai satu penambahbaikan, dia boleh buat pilihan di antara menerima moratorium selama 3 bulan ataupun untuk membayar ansurannya 50% untuk 6 bulan. Tapi kelulusannya automatik. Dia hanya perlu pergi menghubungi bank mereka dan buat pilihan di antara dua option ni. Dan bukan saja untuk golongan B40, iaitu yang lebih daripada 8 juta dalam penggalan data bantuan prihatin, tapi juga mereka sama ada B40, M40 ke tidak, mereka yang kehilangan pekerjaan juga layak untuk mendapat
secara automatik dalam moratorium ini dan juga perusahaan mikro, PKS dalam sektor yang tidak dibenarkan beroperasi, mereka semua akan layak untuk menerima moratorium ini secara automatik. Dan di samping itu kerajaan juga telah bersama dengan bank supaya golongan yang juga menghadapi pengurangan pendapatan mereka, bank juga akan mengurangkan ansuran bayaran balik pinjaman mereka berdasarkan pada pengurangan pendapatan mereka. So dari segi isu yang mungkin tak dapat, ini tak berbangkit sebab memang kelulusan untuk golongan-golongan ini adalah secara automatik, dan mungkin yang perbezaan ketaranya ialah golongan yang mungkin lebih mampu, yang T20 dengan M40 yang tidak terjejas, mereka mungkin tak dapat manfaat itu. Tapi balik pada isunya, bagi dana yang ada, kerajaan berdapat lebih sesuai, kita tumpukan pada mereka yang benar-benar memerlukan. Dan satu lagi juga, mungkin ramai yang memandangkan bank ni selalu mungkin dia kata bank masih untung, kenapa tak boleh digunakan lebih. Mereka menuduh bahawa persepsi isu ini dimainkan ialah mengatakan bahawa kerajaan ataupun Kementerian Keuangan lebih memihak ataupun menolong pihak-pihak bank dan bukan mereka yang terlibat ataupun rakyat jelata. Tapi mesti juga mungkin senang untuk nak melihat bahawa bila pihak kerajaan setuju supaya kaedah lain dibuat yang lebih tersasar, ini memihak pada bank. Tapi juga mesti ingat, duit siapa yang digunakan untuk pinjaman kepada orang ramai, duit tu pun datang daripada rakyat. So jika pulangan kepada bank kurang, yang antara yang terkesan ialah mereka yang pendeposit, termasuk rakyat biasa, yang ramai juga mungkin pesara-pesara yang bergantung kepada faedah daripada simpanan mereka untuk sara hidup mereka. Dan di samping itu, selain daripada berdeposit dengan bank yang mungkin terjejas jika bank nanti terlalu memberi bantuan, adalah juga pemegang saham bank. Kalau kita tengok dari segi semua bank-bank utama seperti mana Maybank soalnya, siapa pemegang saham utama adalah PNB. Itu secara tidak langsung kita semua sebagai mungkin pemegang amanah saham juga adalah pemilik saham bank. Jika mereka untung dia kurang, akhirnya kita pun terjejas. So dia tak boleh saja tengok dari satu sudut. Dia ada pelbagai impak jika kerajaan tidak bertanggungjawab dengan mengimbangi dari segi kepentingan bagi semua pihak. Okey, Tok, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Nanti kita boleh menjawab kedua-dua persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil setakat ini. Datuk Gulam dari Sabah difahamkan ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Terima kasih banyaklah kepada panel yang disayangi. Memang pada tampaknya ada juga lockdown ini memang ada betulnya juga. Kalau COVID itu turun daripada 1,000 ke 500, tapi lockdown tu, PKP tu tidak ada juga turunnya daripada 5-6,000. Makna kita tidak cakap gagal, kita masih berusaha. Tapi yang menjadi masalah, mereka tidak mendapat menerima bantuan. Mereka yang bekerja di kedai kopi, di restoran, di mana saja, kedai itu hanya menapau bungkus. Jadi mereka diarah stop sementara untuk 2 minggu. Sedangkan bergaji 30-40 ringgit sehari. So kalau mereka ini tidak mempunyai kerjaan 10 hari, 14 hari, ibu bapa, keluarga di mana nak makan. So kalau boleh, walaupun dia lockdown, walaupun dia PKP, kedai itu bolehlah kita makan minum 5-6 orang setiap setengah jam, setiap 1 jam, dalam satu lingkungan 10 km hingga 20 km. Karena kita orang Melayu Islam pun takkanlah kita makan minum berdiri. Kita mesti mau duduk. Bagilah duduk setengah jam 5-6 orang, lepas tu giliran. Jadi yang bekerja tu tidak lagi berhentikan, tidaklah sementara untuk tidak bekerja dalam 2 minggu, dan masih dia masih makan hidup ibu bapaknya. Teruskan. Kedai itu buka, jangan ada tapau saja. Dia lah orang boleh duduk 5-6 orang. Dia tidak akan turun. So bagaimana? Saya tanya tuan, sekarang ni COVID ni makin bertambah, tidak akan berkurangan. Satu cadangan saya, bagi kepada orang kita berjemur 10-15 minit
di bawah matahari. Okey. Di bawah matahari bagi dia berjemur. Mungkin begitu apa yang terjadi di Sabah. Selepas saya dari negeri, sekarang Sabah bottom line dia punya COVID. Kena ramai yang kena berjam-jam. Dengan matahari, maka COVID itu mungkin hilang begitulah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Datuk Gulam dari Sabah. Yang penghujung itu lebih merupakan sebagai nasihat sebenarnya. Jadi mungkin petua yang boleh kita amalkan. Tapi apapun, kita rehat dulu buat kali terakhir dan kembali nanti kita akan terus menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita setakat ini. Kita rehat buat kali terakhir. Anak yang tidak mendapat cukup makanan berkhasiat berisiko mengalami masalah berat badan, susut serta bantut. Kurang zat makanan akan menyebabkan anak kita kelihatan kecil dan rendah dari rakan sebaya, sering sakit, tidak aktif, bermasalah dalam pembelajaran, tidak produktif, kurang keyakinan diri dan berisiko kepada masalah penyakit lain. Jadi, pastikan anak kita mendapat makanan yang berkhasiat agar mereka membesar dengan sihat, kuat, bijak dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Jadi mungkin Datuk boleh beri respon kepada pemanggil ataupun persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita setakat ini. Ridwan dari Pulau Pinang dan juga Datuk Gulam dari Sabah. Silakan. Datuk. So, terima kasihlah pada Encik Ridwan daripada Pulau Pinang. Dia ada menyebut pasal isu kos sara hidup dan mungkin ada peniaga yang juga mengambil kesempatan dalam keadaan sekarang lah. Tapi kerajaan memang dalam keadaan sekarang juga memberi penekanan juga pada aspek penguatkuasaan. Kerajaan juga ada pelbagai dari segi barang yang dikawal harga. Ini termasuk saya rasa mungkin antara yang isu yang berbangkit. Contohnya dengan peningkatan harga minyak masak yang 5 kg dinaikkan sebab ini selaras dengan kenaikan harga kelapa sawit. Tapi pada masa yang sama kerajaan juga masih meneruskan program skim penstabilan minyak masak di mana pack 1 kg masih diberikan subsidi supaya harga kawalannya di peringkat ringgit Malaysia RM2.50. So itu yang telah dikawal. Pada masa yang sama, walaupun harga petroleum telah meningkat secara mendadak, kerajaan masih telah memberi ataupun telah menetapkan harga petrol RON 95 pada kadar ringgit Malaysia RM2.05. Dan dengan itu kesan pada rakyat dilindungi dan kerajaan menampung sekarang pada tahap harga dunia sekarang lebih 30 sen seliter adalah merupakan subsidi daripada kerajaan untuk melindungi rakyat daripada dibebani oleh peningkatan sara hidup daripada peningkatan kos komoditi lah. Itu antara langkah yang diambil. Encik Ridwan pun tanya pasal sumber kewangan kerajaan. Sebenarnya akhirnya dari segi pembiayaan langkah-langkah untuk ni sebenarnya ialah merupakan pinjaman yang telah diambil oleh kerajaan. Sebab dalam keadaan krisis COVID dengan perniagaan juga terjejas, hasil kutipan cukai pada kerajaan pun terjejas sedikit sebanyak dan mengalami pengurangan daripada apa yang diunjurkan. Dan dengan itu kerajaan telah menubuhkan kumpulan wang COVID yang dibiayai sepenuhnya oleh pinjaman, dan kerajaan telah akan meminjam lebih 90 bilion tahun ni untuk perbelanjaan pembangunan dan juga untuk kumpulan wang COVID. Tahun ni hanya saja 27 bilion yang dipinjamkan khusus untuk membiayai pelbagai
bentuk bantuan yang diumumkan bawah package inilah. Tapi yang ini tidak boleh dibuat selama-lamanya dan tapi ini buat khusus untuk keadaan sekarang. Kerajaan sanggup meningkatkan kadar pinjamannya untuk membantu mereka yang terjejas. Saya pula nak menyentuh pada apa yang Datuk Gulam daripada Sabah tanya. Memang benar seperti mana yang Datuk kita berbincang pada awalnya, bila dilaksanakan lockdown ataupun PKP, yang terjejas sekali ialah mereka yang berpendapatan rendah, terutamanya mereka yang berupah harian ataupun bekerja sendirilah. So dengan itu, itulah satu keputusan yang telah dipertimbang dengan secukup-cukupnya sebelum dibuat, tapi akhirnya keputusan yang mungkin tidak popular, tidak membenarkan makanan dine-in di restoran, terpaksa diambil dalam konteks peningkatan kes yang di hujung Mei dah mencecah 9,000, penggunaan kapasiti di ICU hospital hampir ke 100%, dan kita tengok pada apakah aktiviti-aktiviti di mana tidak dapat dilaksanakan penjarakan sosial ataupun pemakaian pelitup buka, dan bila masuk restoran terpaksa buka pelitup dan untuk makan minum. So dengan itu merupakan satu aktiviti yang terpaksa kerajaan tidak benarkan dalam tempoh ini bila kita laksanakan PKP menyeluruh, di mana kita betul-betul nak putuskan rantaian COVID supaya kita dapat kembali kepada keadaan yang lebih terkawal. So tapi pada masa yang sama seperti yang disebut, kerajaan masih teruskan usaha untuk membantu mereka yang terjejas. Mungkin dalam konteks seperti mana yang Datuk Gulam yang restoran, kerajaan juga membantu dari segi memberi lanjutan pada subsidi upah yang pihak kerajaan telah lanjutkan untuk sebulan bagi semua sektor untuk kali ini, dan ini akan juga melibatkan peruntukan sebanyak 1.5 bilion. Sebenarnya program subsidi upah secara keseluruhannya kerajaan telah memperuntukkan lebih 20 bilion. 15 bilion telah pun disalurkan, memanfaatkan lebih 330,000 majikan dan membantu menjamin ataupun mempertahankan 2.7 juta pekerjaan. Itu merupakan satu subsidi yang terbesar yang diberikan untuk sektor perniagaan, tapi yang penting untuk memastikan kelangsungan perniagaan dalam keadaan ini di mana mereka tidak dapat berniaga secara biasa. Okey, satu lagi isu yang dimainkan dengan begitu meluas, terutamanya di media sosial, Datuk. Ya, ini mungkin lebih sensitif, tapi saya masih nak dapatkan respon secara ikhlas daripada Datuk lah. Kita tahu pelbagai bantuan telah pun dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha untuk membantu rakyat yang sedang menghadapi cabaran hebat disebabkan oleh pandemik COVID-19. Tetapi mungkin dari segi pemberian bantuan juga ianya akan ada had-had yang tertentu juga pada satu masa nanti, seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan sendiri. Kita tidak mahu terjadi apa yang disebut sebagai segala bantuan yang diberikan ini seolah-olah memberi tukul besi untuk memecahkan kacang. Jadi dalam maksud itu sebenarnya dia tidak mahu bahawa perkara ini disalahgunakan dan akhirnya menjadi satu isu yang dimainkan dengan begitu mudah. Tetapi persepsi inilah yang disebut sekarang ini di media-media sosial. Jadi apa pandangan Datuk dalam persoalan itu? Apakah bantuan itu sebenarnya perlu dihadkan hanya untuk satu ketika ataupun pada satu masa sahaja, bukan berterusan sebenarnya? Ya, saya rasa seperti mana yang kita dah bincang panjang lebar pada hari ini, bantuan diberikan dengan objektif untuk membantu mereka yang terjejas. Dalam keadaan biasa, jika ekonomi terbuka dan semua dapat mencari nafkah secara biasa, isu bantuan ke tahap yang telah diumumkan semasa krisis ini melalui pelbagai package itu tidak berbangkit. Kerajaan masih akan membantu golongan susah, sama ada macam bantuan kebajikan dan sebagainya untuk mereka yang benar-benar susah. Tapi dari segi bantuan secara besar-besaran yang ditambah setiap kali diumumkan package, iaitu memang bersifat sementara. Ia tidak mampu dibuat secara berterusan, kerana seperti mana yang saya pun jelaskan, ini semua dibiayai oleh pinjaman. Pinjaman ni akhirnya perlu dibayar balik. Dan dengan itu ianya tertumpu pada masa ini, semasa krisis COVID, semasa keadaan ekonomi tidak dapat berbuka secara biasa dan ramai yang tidak dapat mencari
nafkah seperti biasa, dan dengan itu itulah kerana pada masa ini bantuan diberikan. Tapi insya-Allah bila pihak kerajaan telah membantu laksanakan dari segi program imunasi COVID kebangsaan dan mencapai imunasi berkelompok, ini akan membolehkan ekonomi negara buka secara biasa, aktiviti sosial mungkin akan dapat dilaksanakan seperti mana yang pada masa yang sebelum ini, dan kita pulang kepada normal biasalah, yang tidak bergantung pada bantuan setahap yang terpaksa dilaksanakan pada masa ini. Okey, kita di penghujung, tak banyak lagi masa yang tinggal. Mungkin nasihat Datuk jugalah kepada rakyat Malaysia. Ialah kerajaan telah pun melakukan apa yang terdaya sebenarnya, dan ianya menunjukkan tentang betapa kerajaan sendiri sentiasa memberi perhatian yang serius kepada penderitaan yang dihadapi oleh rakyat ketika ini disebabkan oleh pandemik COVID-19. Tetapi rakyat juga seperti apa yang Datuk sebut tadi juga harus membina kekuatan dalaman mereka sendiri untuk menghadapi situasi ini. Tapi mungkin nasihat Datuk lah kepada rakyat Malaysia, dengan segala bantuan yang diberikan oleh kerajaan itu, apa pula yang harus mereka berikan kepada kerajaan sebenarnya? Saya rasa yang mungkin penting sekali dalam krisis ini, kita semua ada tanggungjawab bersama untuk menangani krisis COVID. Saya rasa banyak kedengaran apa yang dipanggil lockdown fatigue. Mungkin ada ramai yang mungkin yang nampak juga semasa perayaan raya baru ni, nampak walaupun telah diumumkan keperluan untuk SOP tidak menziarah, tapi nampak ramai pun masih tidak mematuhi balik kampung dan sebagainya, dan juga menyumbang kepada peningkatan kes selepas raya. Dan mungkin apa yang penting, kerajaan hanya mampu untuk membantu setakat mana, tapi akhirnya jika ekonomi terus tutup, bantuan daripada kerajaan tidak boleh membantu atau mengganti sepenuhnya kehilangan pendapatan rakyat. So dengan itu adalah sangat penting semua rakyat dan juga majikan dan sektor swasta memain peranan dan ambil tanggungjawabnya dengan berat supaya mematuhi SOP, supaya kita memutuskan rantaian penularan COVID-19 dan keduanya dari segi yang pentingnya ialah untuk juga mendaftar dan mengambil vaksinasi supaya kita juga dapat mencapai imunasi kelompok. Inilah sangat penting untuk kita get the light at the end of tunnel untuk mencapai keadaan di mana kita dapat pulang pada normal sebelum inilah. So ini bergantung pada kita semua. Betul. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berbahagia Datuk Johan Mahmud Merakan kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan banyak sebenarnya yang disentuh, tetapi yang disentuh lebih serius sebenarnya oleh Datuk Johan Mahmud ialah tentang sikap kita sendiri dalam menghadapi situasi ini, kerana kita tidak akan menang kalau kita hanya mengharapkan kerajaan saja untuk membantu kita melakukan apa saja, tetapi kita sendiri tidak mematuhi peraturan-peraturan SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi kita masih lagi berjuang sebenarnya menentang COVID-19. Kita belum lagi menang. Jadi seperti apa yang selalu dipesankan, ikutlah SOP yang telah ditetapkan. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting sekali, kita jaga negara kita. Kita jumpa lagi dalam ruang bicara.